Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang bahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian. Pada petang ni tibalah masanya kita akan berbicara, iaitu bicara Madani 2 yang bertajuk Sinergi Memacu Pembangunan Negara. Petang ni agak mencabar bagi kita lah, ya. Kau kata tanya saya tengah-tengah hari ini, lepas perut kenyang, saya cukup risau. Tadi pun saya cakap dekat ahli panel juga, ni kita amat bercabar petang ni. Macam mana kita nak pastikan yang bahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan yang ada di hadapan saya ni, hadapan kami ni, akan sentiasa bersama kami. Dan paling kita takut tu, nanti kita akan tengok dia mengiyakan saja. Yang tu yang cukup membimbangkan. InsyaAllah kita akan cuba yang terbaik untuk memastikan yang bagi datuk-datuk, tuan-tuan dan puan sentiasa bersama dengan kita. Yang bahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, sebelum kita pergi kepada bicara Madani kedua yang bertajuk Sinergi Memacu Pembangunan Negara, izinkan saya memperkenalkan panel kita pada petang ini. Dan saya amat bertuah pada petang ini, mungkin boleh banyak membantu saya, memudahkan kerja saya lah pada petang ini. Ya? Sebab apa? Ada tiga-tiga ni semua hebat-hebat belaka. Ya? Yang pertama di sebelah kiri saya ni, yang bahagia Datuk Johari bin Anwar. Ya? Beliau merupakan timbalan Setiausaha Kerajaan Pembangunan Negeri Selangor. Ya. Dan kalau kata tengok Datuk Johari ni, pengalaman dia cukup luas. Sebab apa tuan-tuan saya kata cukup luas? Sebab kita tengok dia all level of government dia pernah kerja. Dia pernah jadi DO, dia pernah jadi Setiausaha Majlis, dia pernah jadi Datuk Bandar, dan sekarang dia pernah menjawat jawatan sebagai timbalan Setiausaha Kerajaan Pembangunan pula. Merangkap pengarah UPEN Negeri Selangor. Cukup hebat, insyaAllah. Nanti kita akan tanya dia lah, test dia nanti. Nak tengok dia okey tak okey, nanti kita akan test dia. Ya. Okey, yang kedua ni sahabat saya ni. Yang kedua ni sahabat saya. Sebab masa saya di Kementerian Kerja Raya dulu, saya bersama-sama dengan dia. Selepas 3-4 tahun jumpa balik di Penang. Ingatkan jumpa di Putrajaya, tapi jumpa di Penang. Ya. Iaitu yang bahagia Datuk Engineer Haji Zulkifli bin Haji Nazri. Yang dah 38 tahun dalam perkhidmatan awam, cukup berpengalaman lah. Kalau kata nanti kita nak tanya dia pasal pemantauan projek, pelaksanaan projek ni, yang ni kata kacang goreng bagi dia. Hebat dia, insyaAllah. Ya. Okey, seterusnya kita ada bersama kita juga, ini pun tak kurang hebat, iaitu Puan Wan Fazlin Nadia binti Wan Osman. Ya, kita ni kita bawa khas daripada MPC. Sebab MPC tuan-tuan dan puan sedia maklumlah. Ya, nak jadi champion dari segi ease of doing business, you nak tengok dari segi quality management, you nak tengok aspek-aspek yang macam mana nak tingkatkan lagi orang kata nak buat re-engineering proses semua, dia orang champion. Sebab tu kita bawa dia bersama dengan kita pada petang ni. Ya, insyaAllah. Dan sebelum kita pergi kepada, saya serahkan kepada ahli panel, izinkan saya menyingkap sikit. Sebab nanti bila kita nak bincang dari segi pembangunan, sinergi memacu pembangunan tu, mungkin kita kena imbas kembali dari segi sejarah pembangunan negara. Sekejap lagi saya sentuh sikit. Tapi sebelum saya pergi pada tu, saya nak tengok tajuk ni dulu. Ya, tajuk ni kita tengok sinergi memacu pembangunan negara. Ya, kalau kata sinergi itu okey lagi. Ya, mungkin sinergi kita mungkin akan melibatkan berbagai pihak, bukan satu pihak saja. Makna dalam konteks ni kita boleh work in silo, ya, untuk macu pembangunan negara. Tapi yang cukup merisaukan saya tu, tengok memacu tu. Memacu. Kalau kata sekarang ni kita bawa 100 km/h ni, so kita nak bawa sampai habis meter orang utara cakap. Yang tu yang kita nak tengok. Makna nak tengok dari segi penambahbaikan. Macam mana kita nak lakukan untuk memacu pembangunan negara. Ya.
Dan dalam konteks ni bila pagi tadi dan tadi masa kita duduk kat holding room, saya ada bincang juga. Datuk Zul cakap saya, Datuk nanti caveat siap-siap Datuk. Caveat apa? Saya kata dekat Datuk Zul, dia kata caveat lah. Nanti ada pula orang terasa hati. Maksud dia kat sini, tuan-tuan dan puan, kita ni dekat sini kita bukan nak cari salah siapa-siapa. Masa kita berbicara nanti, kita nak cari satu solution. Ya, bukan nak cari salah siapa-siapa dalam konteks ini, sebab kita nak cari satu solution macam mana kita nak make sure kita boleh maju dari segi pembangunan negara. Sebab faham-faham je lah. Ya, saya tengok dalam berita baru ni, masa perjumpaan YABPM dalam perhimpunan pagi di MOF, apa dibangkit tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok dalam dada-dada akhbar, dinyatakan bahawa projek lewat. Ya, tapi projek lewat tuan-tuan dan puan, ini bukan isu baru. Sejak azali lagi lah, saya ingat. Ya, sejak saya masuk government hingga hari ini, masih lagi isu yang sama. So yang ni lah kenapa kita nak gunakan platform ini untuk kita membicarakan isu ni dan bagaimana nak selesaikan isu-isu seperti yang dibangkitkan nanti dan macam mana kita nak majukan dari segi pembangunan negara itu nanti. Ya. Okey. Pertama saya nak sentuh sikit dari segi sejarah pembangunan negara lah. Saya ingat yang ni just nak refresh balik lah. Saya tahu di depan saya ni semua champion-champion. Ya. Cuma dalam konteks ni kau boleh nak relate lagi. Kau tengok dari segi pembangunan negara ni bukan baru start ya. Pembangunan negara di Malaysia ni dah bermula sejak 1950 lagi. Ya. Lepas tu bila kita merdeka, yang tu baru start lah rancangan 5 tahun yang kita tengok kalau kata sehingga hari ni kita dah ada 28 dokumen pembangunan negara. Ya, sehinggalah sekarang ni rancangan Malaysia ke-12. Ya, itu sebab sikit. Dan dalam konteks ni dari segi pembangunan negara ni macam mana mekanisme dari segi perancangan pembangunan negara itu dilaksanakan. Dan dalam konteks ini kita boleh tengok dalam dua aspek. Pertama sekali, untuk makluman yang bagi datuk-datuk, tuan-tuan dan puan, kita tengok dalam konteks dari segi perancangan pembangunan negara itu itself. Ya. So dari segi perancangan, kalau kata tuan-tuan dan puan terlibat dalam penyediaan rancangan Malaysia 5 tahun, tuan-tuan dan puan akan lihat macam mana di perancangan itu dilaksanakan. Dan dalam konteks ni kita boleh tengok Kementerian Ekonomi. I'm sure kat sini pun ada daripada Kementerian Ekonomi bersama-sama dengan kita. Dan masa kita nak buat perancangan untuk rancangan 5 tahun nak menentukan dasar dan hala tuju untuk 5 tahun akan datang, biasanya Kementerian Ekonomi akan mendapatkan input. Input ni sama ada top bottom up ataupun bottom down. Ya, dia akan buat dan engagement akan dilakukan. So dalam konteks ni lah kita tengok selepas dia buat engagement itu, dia akan bawa kepada jawatankuasa perancangan negara. Ya, jawatankuasa perancangan ini dipengusikan oleh KSN dan lepas tu dia akan bawa kepada Majlis Pembangunan Negara yang dipengusikan oleh YABPM dan seterusnya dia akan bentang kepada Kabinet dan seterusnya kepada Parlimen. Itu kita tengok dari segi bagaimana perancangan pembangunan negara itu dilaksanakan. Dan satu lagi aspek yang tuan-tuan dan puan yang mungkin kita akan bincang dekat sini ialah macam mana dari segi pelaksanaan dan pemantauan, mekanisme perancangan dan pelaksanaan dan pemantauan dilaksanakan. Ya. Dan dalam konteks ni untuk makluman tuan dan puan, kita tengoklah sebab ni DODO pun ada bersama dengan kita pada petang ni. SS pun ada dengan kita, kementerian KSU, TKSU pun ada bersama kita. Yang ni lah kita tengok macam mana proses pelaksanaan dan pemantauan dilaksanakan. Kalau kita tengok paling bawah sekali, kita ada jawatankuasa tindakan pembangunan di peringkat daerah. Lepas tu kita ada jawatankuasa tindakan pembangunan di peringkat negeri. Kita ada jawatankuasa tindakan pembangunan di peringkat kementerian. Dan seterusnya kita ada jawatankuasa tindakan peringkat negara yang dipengusikan oleh KSN dan seterusnya Majlis Tindakan Negara. Dan yang ni dia akan lapor balik kepada Kabinet dan seterusnya kepada Parlimen. So ini merupakan senario kita tengok secara holistik bagaimana pembangunan negara dilaksanakan dalam konteks perancangan dan juga pelaksanaan. Dan dalam konteks pelaksanaan dan perancangan pemantauan tu, yang ni tanggungjawab tu diletak di bawah
unit penyiasan pelaksanaan ataupun ICU. Ya. Yang tu serba sikit. So sebagai gambaran, so bila kita nak bincang ni Datuk, ya. So pertama sekali saya akan pergi kepada Datuk Johari lah, ya. Datuk Johari, kalau kata berdasarkan skop yang telah diberikan kepada Datuk, untuk Datuk jawab ni kat sini, ya. Dia lebih kepada perancangan Datuk, macam kita bincang tadi juga, iaitu dari perancangan yang berkesan menuntut sinergi persekutuan dan negeri. So dalam konteks ni Datuk, saya nampak bagaimana, kalau kita tengok hari ini, bagaimana kita nak pastikan supaya perancangan di peringkat nasional dan peringkat negeri itu dapat menemui titik persamaan. Supaya bila perancangan dibuat tu tak berlaku ada gap, ya, di antara perancangan ataupun keperluan ataupun prioriti di peringkat negeri dan federal mungkin kita boleh selesaikan, ya. So yang tu Datuk, mungkin Datuk boleh jelaskan. Dan lagi satu saya nak minta juga Datuk, boleh dalam konteks ni juga mungkin Datuk share lah dengan kita. Saya tahu Datuk lama di Selangor, banyak level of government Datuk pernah kerja. Share lah what is the best practices. Mungkin kita dengan rakan-rakan kita dari semua negeri boleh kopi lah Datuk, ya. Silakan Datuk. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada div-div jemputan, kepada panel-panel yang turut serta pada petang ini, dan seterusnya kepada semua hadirin peserta di dalam Konvensyen Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, iaitu dalam sesi bicara madani yang kedua yang bertajuk Sinergi Memacu Pembangunan Negara. Pada petang ini memang tadi disebutkan oleh Datuk Azman, dihadiri oleh sebahagian besarnya penjawat awam, kalangan DO dan ketua-ketua jabatan, ya, di peringkat negeri dan juga ada di peringkat persekutuan, ya, yang terlibat dalam pembangunan negara. Dan saya percaya bahawa yang ada pada petang ini semuanya mempunyai pengalaman yang luas, yang boleh memberikan pandangan ataupun boleh memberikan satu kaedah bagaimanakah kita melihat aspek kerjasama ataupun sinergi bagi kita mempercepatkan ataupun kita memacu pembangunan negara. Dan ada sahabat-sahabat saya daripada Negeri Selangor, DO daripada Negeri Selangor, Tuan Rais DO Kuala Selangor, ada DO Sabak Benam sini, DO Ulu Selangor, DO Kelang, dan juga sahabat-sahabat daripada agensi yang lain, ya. Terima kasih. Dan untuk topik yang untuk kita bincangkan pada petang ini, iaitu sinergi memacu pembangunan negara, seperti mana yang telah diulas panjang lebar juga oleh Datuk Azman. Saya ingat Datuk Azman akan cakap dalam 20 ke 30 minit, jadi saya cakap sikit je. Jadi ini kena cakap panjang, tapi saya percaya ini petang-petang ni ramai juga yang melayan perasaan, kan. Jadi saya harap tak banyaklah perkara yang timbul pada perbincangan kita pada petang ini. Basically kita sedia maklum, macam yang disebutkan tadi, dalam kita memacu pembangunan negara ni, dokumen yang kita ada itu adalah dasar-dasar, seperti yang disebut tadi, telah banyak dasar-dasar yang telah digubal di peringkat negara. Kita sedia maklum daripada tahun 70-an dengan dasar DEB-nya sebagai contoh, kita ada dasar pembangunan negara dan pelbagai lagi. Termasuklah belakangan ini kita juga dikenalkan dengan dasar wawasan 2020, wawasan kemakmuran bersama dan sebagainya. Dan dalam konteks pembangunan itu tadi, ianya diterjemahkan melalui dokumen rancangan pembangunan, iaitu Rancangan Malaysia. Dan pada ketika ini kita tahu bahawa Rancangan Malaysia ini telah telah dibuat buat sekian lamanya, iaitu sebelum ini kita telah mempunyai 11 rancangan Malaysia, ya. Dan pada ketika ini kita berada di dalam Rancangan Malaysia yang ke-12. Dan tentu pengalaman dan juga dalam aspek perancangan ini telah melalui pelbagai bentuk, zaman dan era, di mana bentuk-bentuk perancangan ini sudah tentu berubah mengikut zamannya. Dan pada ketika ini untuk Rancangan Malaysia yang ke-12 ini juga kita telah pun masuk ke peringkat kajian separuh penggal, di peringkat Negeri Selangor sebagai contohnya. Nak disebutkan sinergi ini, saya ingat dalam 2 minggu lepas telah ada satu sesi libat urus
di antara Kerajaan Negeri Selangor dengan Kementerian Ekonomi, di mana kita telah dibentangkan dengan hala tuju dan kaedah bagaimana kita mendepani isu-isu perancangan dan apakah objektif-objektif ataupun hala tuju di bawah kerajaan madani yang pada ketika ini menerajui pemerintahan di negara kita. Dan sudah tentu dalam konteks rancangan Malaysia ke-12, saya masih ingat lagi sekitar tahun 2021 memang telah pun diadakan satu sesi libat urus apabila rancangan Malaysia ini hendak dibentangkan bagi Datuk. Pada ketika itu menterinya adalah Tok Pa, Datuk Musafar Mohamad. Untuk Negeri Selangor saya masih ingat kita adakan di Movenpick di Sepang pada ketika itu dibentangkan rancangan Malaysia yang terdiri daripada objektif dan juga hala tuju pembangunan yang akan dimasukkan di dalam rancangan Malaysia ke-12. Adakah kerajaan negeri dilibatkan? Sudah tentu kerajaan negeri dilibatkan di dalam libat urus. Adakah libat urus ini tadi mengambil kira keperluan-keperluan dan pembangunan-pembangunan yang dirancang oleh kerajaan negeri? Yes and no. Sebab kita tahu bahawa bentuk-bentuk perancangan ini kebanyakannya walaupun kita menyalurkan maklumat dan sebagainya, apakah perancangan-perancangan ataupun projek-projek yang dimahukan oleh kerajaan negeri, tidak kita lihat approach-nya itulah bersifat top down, top down approach rather than bottom up. Jadi maksud saya di sini adalah kita ni menerimalah di peringkat kerajaan negeri ini apabila projek-projek itu diputuskan di peringkat kementerian dan sebagainya, kita menerima. Di peringkat kerajaan negeri, pengalaman saya sewaktu bertugas sebagai pegawai daerah Petaling sebagai contohnya, walaupun kita mengemukakan pelbagai ataupun beberapa projek yang kita fikirkan merupakan kepentingan ataupun keperluan, tetapi akhirnya kementerian melalui bahagian-bahagian yang telah mengenal pasti projek-projek ini melalui perbincangan mereka dengan pihak EPU sebagai contohnya sekarang Kementerian Ekonomi, dan kemudiannya bersama dengan pihak MOF untuk menentukan bajet ini, akhirnya kita terimalah. Dan bagaimanakah mekanisme pemantauan tadi yang disebutkan oleh Datuk Azman tadi, mekanisme pemantauan pelaksanaan ini pun kita ada seperti yang disebut tadi di bawah arahan nombor satu. Kita akan ada Majlis Tindakan Pembangunan Negara, kita akan ada Majlis Tindakan Pembangunan Negeri, Jawatan Kuasa Tindakan Pembangunan Negeri, dan akhirnya JTPD yang di peringkat paling bawah. Jadi kaedah dia adalah apa-apa yang diputuskan ini harus dilaksanakan oleh jawatankuasa ataupun agensi-agensi yang berada di bawah ni. Termasuklah di peringkat JTPD ni kita terimalah. Kalau ada senarai projek tu kita laksanakan. Most of the time pengalaman saya di Negeri Selangor dalam keadaan kita berada di bawah kerajaan yang berbeza ini adalah satu yang realiti. Jadi kadang-kadang senarai projek tu di peringkat daerah tu tak ada. Jadi tak ada, jadi kita pun tak ada memantau lah. Jadi itu keadaan yang biasanya berlaku. Tetapi pada ketika ini memang daripada segi libat urus melalui jawatankuasa tindakan pembangunan negeri itu, di mana senarai-senarai projek apabila ianya dibentangkan oleh ICU ataupun SDO, jadi DODO sebagai ahli di dalam jawatankuasa perancangan negeri ini mampu untuk memberikan cadangan ataupun memberikan pandangan mengenai projek-projek yang telah pun dinyatakan ataupun yang telah dibentangkan di dalam jawatankuasa itu. Jadi di peringkat ini saya ingin menyebut bahawa sebenarnya memang kaedah sinergi itu sebenarnya telah pun berlaku buat sekian kalinya di peringkat pegawai-pegawai kerajaan, walaupun sama ada sinergi itu berlaku dengan agak kukuh atau tidak, itu mungkin kita boleh bahaskan sama ada berkesan atau tidak, sama ada agensi sebagai contohnya SDO dan juga pejabat daerah, adakah peranan-peranan sebagai contohnya pejabat daerah dengan pihak berkuasa tempatan, di manakah peranan-peranan di peringkat perancangan yang lebih menyerlah, peranan-peranan di peringkat pejabat daerah sebagai contohnya kita lihat semakin hari semakin diambil alih oleh
pihak berkuasa tempatan, di mana sebahagian besar kawasan-kawasan sebagai contoh negeri Selangor ni, sebagai contohnya kita hanya tinggal lagi satu aja majlis daerah. Jadi kita ada 12 PBT, 11 dah majlis pembandaran. Jadi kawasan-kawasan ni tadi akhirnya perancangan-perancangan itu tadi telah pun diambil alih oleh pihak berkuasa tempatan yang menyebabkan pembangunan hala-hala tuju itu tadi mampu dijana ataupun dirancang oleh pihak-pihak berkuasa tempatan ataupun PBT tadi. Jadi di peringkat perancangan saya merasakan bahawa kerjasama ataupun engagement libat urus di peringkat kementerian dengan pihak PBT ini perlu diperkasakan lagi, perlu diperkukuhkan lagi dengan lebih banyak engagement ni supaya kita tidak berlakunya derail daripada sebab PBT sebagai contohnya memacu ataupun ataupun menggerakkan perancangan mereka melalui dokumen rancangan tempatan sebagai contoh yang telah menetapkan beberapa kawasan-kawasan pembangunan seperti mana yang telah ditetapkan di dalam di dalam dokumen perancangan mereka. Tetapi di peringkat kementerian sebagai contohnya mereka tidak mempunyai maklumat yang tepat daripada segi lokasi pembangunan. Sebagai contoh, kalau kita nak buat tapak sekolah, di mana tapak sekolah yang kita nak bangunkan untuk tapak-tapak ini. Jadi sebagai contohnya pengalaman saya, seperti nak kongsi sikit, sewaktu saya bertugas sebagai Datuk Bandar di Subang Jaya tu, dalam kawasan Subang Jaya sebagai contoh kita mempunyai 51 tapak-tapak sekolah yang tak dibangunkan ataupun masih lagi tak dibangunkan dengan sekolah, walaupun keperluan kepada pembangunan pendidikan tapak-tapak sekolah ni sangat penting. Ada sekolah di dalam satu kawasan tu, sekolah rendahnya ada 4 atau 5, sekolah menengahnya 1 je. Jadi di mana kita nak halakan pelajar-pelajar ni apabila mereka Jadi apabila kita pelajar-pelajar ni keluar dan mereka terpaksa pergi ke tempat sekolah di sekolah-sekolah yang jauh, ini mendatangkan kesan kepada rakyat yang terpaksa menepani kos-kos hari hidup yang tinggi. Walaupun di peringkat PBT tadi saya sebut lokasi-lokasi dah ada, tetapi dia tak di-pick up kerana perbincangan di antara jabatan sebagai contohnya dengan jabatan pendidikan ini dan sebagainya tidak berlaku dengan begitu jelas, menyebabkan sinergi itu tadi kurang. Jadi di peringkat ini saya ingat antara yang perlu kita teliti apabila kita mengendali ataupun menyediakan rancangan Malaysia dan sebagainya, projek-projek ini hala tuju itu dengan memastikan bahawa penglibatan pihak berkuasa tempatan ini dilibatkan dengan cara yang lebih efektif, sama ada melalui FGD, focus group yang lebih khusus untuk menentukan ini perlu ada. Sebab bukanlah tidak ada. Saya tidak mengatakan bahawa engagement itu tak ada, tapi macam kalau kita kan adakan macam program pada petang ini, jadi kita tidak dapat pergi kepada perancangan yang lebih detail atau dalam, sebab masa yang kita nak ada tu sangat pendek. Dulu kita maklum kita ada lab, apabila kita nak buat suatu pembangunan, biasanya kementerian ataupun di peringkat ini kita biasanya akan ada satu lab. Di situ kita akan buat sebagai contohnya value management, value engineering untuk menentukan lokasi dan sebagainya. Semua pihak ni dilibatkan. Dan pada ketika ini saya ingat kaedah pelaksanaan lab ni sudah agak semakin kurang lagi dibuat pendekatan tu. Jadi saya ingat ini antara perkara-perkara yang perlu kita lihat. Jadi untuk hala tuju rancangan untuk memastikan sinergi di peringkat persekutuan dan perlu memastikan agensi-agensi yang tepat ini dirujuk. Jadi kalau di peringkat daerah ni peranan mereka ni sebenarnya lebih banyak pergi kepada hal-hal berkaitan dengan hal tanah. Land matters tu lebih rather than pembangunan ini, sebab aspek-aspek pembangunan sebagai contohnya kebenaran merancang, menentukan sebagai contohnya plot ratio, kawasan-kawasan di mana yang memerlukan diadakan TIA sebagai contohnya, ini adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan. So ini di peringkat awal bagi Datuk. Mungkin yang ni yang berdasarkan pengalaman Datuk lah. Saya nak tanya Datuk, pengalaman Datuk, macam mana kita nak tengok dari isu-isu dari pelaksanaan tu, dan bagaimana kita nak selesaikan isu itulah kalau boleh. Dan dalam konteks ni mungkin Datuk boleh jelaskan sedikit apakah best practices yang mungkin, sebab Datuk saya dipahamkan Datuk pernah kerja dekat Jambatan Kedua dulu.
Lama kat situ. Mungkin Datuk boleh share dengan kita. Ya, macam mana apa jambatan kedua tu buat. So at least kita boleh tengok what's the best practice ataupun apa-apalah best practices sepanjang Datuk 38 tahun dalam perkhidmatan awam ni, Datuk boleh berkongsi dengan kita. So yang ni mungkin kita akan gunakan sebagai point yang kita nak bawa balik nantilah Datuk. So that bila kita laksanakan projek nanti, kita tak akan hadapi masalah ni lah. Dan saya harap taklah macam isu kemiskinan. Ya. Kalau isu kemiskinan tu nanti dia jadi lain pula, dia tak habis juga. Tapi kita harap kita selesai lah isu dari segi pelaksanaan. Tapi dalam konteks ni Datuk, bila saya tengok balik dari segi project delivery ni, makna kita nak pastikan kita boleh deliver on time dan mengikut kos yang ditetapkan. Ya. Tapi saya tengok, saya pernah ada baca satu artikel World Economic Forum. Rupanya Datuk, isu ni bukan isu Malaysia saja, isu international. Ya, makna semua negara ada menghadapi masalah ini. Tapi dalam konteks kita Datuk, mungkin Datuk boleh berkongsi lah. So silakan Datuk. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Azman. Yang berbahagia Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Strategik Puan Nur Rashikin Ishak, sahabat saya masa kursus LMP dululah. Satu grup, satu batch dan satu grup. Tapi kita budak nakal lah. Dia budak baik. Datuk Haji Syamsul Zaman Sulaiman, Pengarah ICU Perak, Encik Syamsul bin Dollah, Pengarah ICU Sabah, dan saya perhatikan di bawah-bawah ni partisipan dia bukan orang kaleng-kaleng. Mana ada Datuk Nur Syam, Timbalan SUK Perak, dan tak lupa juga bos saya TKSU Pembangunan, Datuk Zarul. Ya. Saya rasa kalau dari segi pengalaman, Datuk Zarul pun tahu dari segi selok-belok bagaimana nak melaksanakan projek. Tadi Datuk Johari ada sebut, dari segi perancangan, begitu sinergi dia. Tapi kita nak sambut dari segi bagaimana nak melaksana. Sebenarnya kalau kita bercakap dari segi pelaksanaan projek, ia harus bermula dari perancangan. Jadi pada saya, kalau semasa saya sebagai jurutera daerah dahulu, pemilihan tapak perlu ada input daripada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Sebagai contoh, pemilihan tapak-tapak projek yang nak dibeli ataupun nak diambil milik tanah oleh kementerian-kementerian, ada elemen ulasan daripada jurutera daerah. Dan pada ketika itu, kita akan menghantar kita punya pegawai untuk melihat sama ada tapak yang nak dicadangkan tersebut adakah viable dari segi kemudahan asas dia, dari segi belanja untuk kita membangunkan kawasan tersebut. Misalnya kalau kita diberi satu tapak yang terlampau, infra dia terlampau besar, jadi menyebabkan apabila diangkat untuk kelulusan, sukar untuk dapat satu, dan kalau dapat pun dia akan mengambil kos yang terlalu tinggi dan mungkin melibatkan satu tempoh masa lah. Tapi kalau saya bercakap dari segi konteks bangunan, memang polisi kerajaan ataupun polisi di Kementerian Ekonomi sendiri, 3 perkara perlu ada dulu, iaitu yang pertama tapak, brief dan juga kos. Barulah dia boleh diperturunkan kepada pelaksana. Dan berdasarkan kepada AP, arahan perbendaraan yang sedia ada, hanya jabatan-jabatan teknikal yang telah dibenarkan untuk sebagai pelaksana. Dan kita boleh bagi pelepasan kepada kementerian-kementerian, jabatan dan agensi untuk laksana, sekiranya kita bagi kelulusan untuk laksana. Dan of course, baru-baru ini ada sedikit pindaan lah, di mana agensi teknikal itu telah diperluaskan kepada berdasarkan kepada MAE 1963, iaitu JKR Sabah, JPS Sabah dan juga JKR Sarawak dan JPS Sarawak lah. Jadi saya nak berbalik kepada isu pelaksanaan. Sebenarnya bila kita bercakap sebuah pelaksanaan, memang kita tengok di dada-dada media, kita nampak malahan PMX kita sendiri pun menyatakan bahawa projek lambat take off dan sebagainya. Dan kesan dia adalah rakyat sebenarnya. Walaupun projek itu telah diluluskan, tetapi kalau pelaksanaan dia lambat, mana manfaat dia akan turun ke bawah lambat. Punca daripada pengalaman kita, dari segi statistik, ini statistik projek-projek JKR yang kita laksanakan,
77% daripada projek-projek yang kita lanjutkan adalah berpunca daripada kelewatan kita untuk memberi milik tapak berkenaan kepada kontraktor yang kita dah lantik. 77% is a quite big amount lah. Maknanya di segi statistik adalah satu figure yang a bit significant. Walaupun kita bagi EOT kerana kelayakan dia di bawah klausa 43G. Kalau klausa 43G kontrak ni maknanya dia tidak boleh menuntut di segi loss and expenses. Tetapi dalam masa yang sama kita masih perlu membayar all the insurances. Dan figure ini bukan sedikit ya. Kalau kita cakap satu projek yang ratusan juta, insurans dia, kalau EOT, data-data kita, satu projek tu sudah tentu melibatkan jutaan ringgit. Jadi kita bayangkan kalau 77% daripada projek melibatkan tuntutan ataupun bayaran insurances yang kita terpaksa reimburse kepada kontraktor, bayangkan ini adalah satu figure yang cukup besar lah. Sebab itu peranan ataupun sinergi daripada saya difahamkan rakan-rakan strategik kita di bawah ni adalah DODO, JKVTG, PTG dan sebagainya, amat-amat kita tagih lah. Walaupun kita faham bahawa beban tugas, kadang-kadang projek terlampau banyak, agihan projek kepada satu-satu negeri itu terlampau banyak, yang menyebabkan bahawa proses pengambilan balik tanah ni yang dilaksanakan oleh pejabat DO ataupun PTG, dia akan mengambil masa. Dan tempoh, kalau saya bercakap di segi tempoh, julat EOT yang berdasarkan kita daripada projek-projek yang kita laksanakan antara sekitar 2 bulan, malahan ada yang sehingga 3 tahun. Ya, ini yang saya rasa kita perlu lihat secara kolektif, di mana kalau kita lambat untuk memberi milik tapak-tapak berkenaan, terutama sekali kalau projek-projek infra lah, di mana seperti rancangan tempatan banjir, kalau dalam konteks JKR ni jalan-jalan lah. Jajaran jalan yang tidak boleh dimasuki kerana isu-isu yang belum selesai. Ini yang perlu kita lihat dalam konteks yang lebih besar lah. Satu perkara lagi yang menyebabkan perkara ni yang berlaku adalah kadang-kadang apabila projek ni diluluskan, of course semasa perancangan dia ada satu jajaran yang kita telah identify, kita dah kenal pasti. Tetapi akhir dia, semasa kita dah award, kita dah lantik kontraktor, tiba-tiba jajaran tu perlu dialih kepada satu tempat lain. Yang ini juga menyebabkan perkara ni jadi lewat. Of course dia akan start all over again lah, daripada proses pengambilan tanah dan sebagainya. Jadi ini yang saya rasa perlu kita tangani dan perlu kita selesaikan supaya kita firm betul-betul. Apabila projek ini diluluskan, inilah jajaran dia. Sebab itu saya kata tadi, saya bersetuju Datuk Jo. Datuk Johari kata, dia bermula dengan perancangan dan sepatutnya dalam elemen perancangan itu harus mengambil kira masalah yang mungkin timbul apabila kita nak laksana. Perkara ketiga yang saya suka nak menyebut, engagement di peringkat negeri kepada pasukan kita yang nak melaksana. Yang ini perlu ada iltizam yang cukup padulah daripada pihak berkuasa negeri sendiri. Saya nak ambil contoh, bukan saya nak memuji Datuk Azman, tak. Tetapi kita ada satu projek jambatan di Transkrian. Mengambil masa yang lama, PBT dah selesai pun, kita nak masuk tak boleh kerana ada masalah sosial. Jadi, pegawai kita di tapak, jumpa dengan Datuk Azman selaku dia SDO di Pulau Pinang lah. Dan Datuk Azman turun dan Datuk Azman sendiri angkat perkara ni kepada number 1 dalam negeri. Dan diangkat dalam meeting-meeting yang Datuk Johari cakap, Majlis Tindakan Pembangunan Negeri dan sebagainya. Dan perkara itu dibincangkan. Dan perkara itu menjadi satu KPI kepada stakeholder yang berkaitan. Dan Alhamdulillah, dengan cara macam itu, banyak perkara yang kita dapat selesaikan dan akhirnya kita boleh buat kerja kat tapak.
Jadi macam saya kata tadi, saya bukan nak up Datuk Azman, Nak tapi angkat it saya is a tu. reality. Dia tak nak ngaku tu. Tapi it's a reality. Kalau tuan-tuan nak tengok, siapa yang terlibat, boleh tengok dekat Jambatan Transkrian, alhamdulillah isu-isu sosial kita dah selesaikan dan kontraktor dah boleh buat in the orang kata apa in the full orang kata apa dalam full force lah. Ya. Inilah yang saya rasa saya nak mungkin saya boleh utarakan. Kita ada mekanisme Majlis Tindakan Pembangunan Negeri, Jawatankuasa Pembangunan Negeri dan diperturunkan kepada Jawatankuasa Pembangunan Daerah. Jadi saya harapkanlah kita pula di segi JKR, saya akan usulkan kepada pengurusan kita supaya di peringkat negeri daerah, kalau ada isu-isu yang melibatkan isu-isu lokal, kita nak minta dia dibawa kepada Jawatankuasa Pembangunan Daerah supaya boleh DO monitor dan juga ambil tindakan yang mungkin boleh lebih drastik ataupun lebih cepat supaya akhir dia kita kontraktor boleh buat kerja dengan orang kata full swing lah. Ini yang saya yang suka nak sebut. Another issue yang kita selalu hadapi adalah I hope that pihak berkuasa tempatan dan pihak berkuasa tempatan ni kita kata mungkin salah satu dia adalah Majlis Perbandaran, Majlis Daerah dan sebagainya. Dan satu isu lagi adalah enforcement body. Kalau kita tengok sekarang ni bila KM lulus, I hope that KM ni kalau projek kerajaan biasanya ada beberapa negeri dia telah melaksanakan bila projek kerajaannya dia straight away dia menggunakan Section 20A iaitu perundingan. Jadi dalam perundingan ni ada syarat-syarat dan dia boleh dipercepatkan. Dan pemakaian UBBL harus dilihat ada pada satu cut off date. Jangan bila projek ni dah di-award pada kontraktor, UBBL baru sampai, kita laksanakan UBBL yang baru. Dan ini akan melibatkan kos tambahan. Jadi pada saya, seharusnya UBBL ni harus diletakkan, dilaksanakan berdasarkan kepada ada satu cut off date. Jadi ada satu tarikh yang pelaksanaan dia boleh diguna pakai. Kita juga untuk mempercepatkan, saya rasa JKR kita ada pre-approve plan. Yang ini di peringkat kementerian, memang kita selalu jaja ataupun commercializekan supaya kalau boleh kementerian-kementerian menggunakan pre-approve plan yang kita ada banyak untuk diguna pakai lah. Dan satu lagi yang saya rasa di Kementerian Ekonomi, sejak pada RP3 RMK12 kita telah ada inisiatif dipanggil value add entry. Value add entry ini adalah satu mekanisme untuk kita mengawal mana-mana projek yang nak diluluskan perlu melepasi value add entry. Kalau dia tak lepas value add entry, projek ini tak boleh masuk dalam untuk list untuk kelulusan di peringkat Kementerian Ekonomi. Jadi ini salah satulah. Cuma kesan dia yang kita akan tengok pada pelaksanaan RP3 RMK12 sebab dia baru saja bermula dan dia masuk dalam tempoh yang dipanggil transition period lah. I hope that with the inisiatif yang kita laksanakan ni, saya rasa mungkin sedikit sebanyak kita akan dapat satu penambahbaikan dalam pelaksanaan. Apapun pada saya, kita sebagai pelaksana, kalau tidak ada rakan strategik kita, terutama sekali di peringkat DO, peringkat ICU dan malahan peringkat PBT, pihak bomba untuk meluluskan kita punya building plan dan sebagainya, siapalah kita sebenarnya kalau kita tidak bekerja secara berpasukan. Itu saya, Datuk. Okey, terima kasih Datuk. Panjang lebar ulasan berhubungan isu-isu dari segi pelaksanaan. Dan kalau saya beri repak macam mana bukan repak awal repak awal dulu ni, bukan repak ujung repak awal dulu. Di mana yang dikatakan oleh Barack Obama, we can't work alone, Datuk. Saya setuju apa yang diperkatakan tadi. Cuma dalam konteks ni kita nak tanya panel kita tiga, Puan Fazli Nadia. Kita nak tengok dalam konteks innovation. Tadi kita cakap dah dari segi perancangan, pelaksanaan
isu-isu yang kita bangkit. Macam mana kita nak reduce the gap apa semua, nak ni the gap apa ya. Dalam konteks innovation macam mana innovation memain peranan penting dalam memacu pembangunan negara, Puan. Sebab apa yang saya nak bangkit tu, Puan? Sebab baru-baru ni saya ada didatangi oleh investor daripada China yang buat projek di Kulim High Tech Park. Dia bagi tahu kat saya, dia ada komplain lah. Ya, ini dah langgar sepadan dah ni, tuan-tuan dan puan. Di Kedah dengan Penang, tapi dia datang dia cerita. Dia kata kalau kata di negara dia dari segi nak dapat kelulusan perancangan ni, dia pergi dekat satu agensi saja. Tapi dia kata di Malaysia ni, dia kata dia terpaksa pergi so many agency untuk dia dapatkan kelulusan untuk dia take off dia punya projek. Ya, that's a big issue lah. So mungkin puan boleh jelaskan kat sini ataupun pengalaman puan macam mana inovasi ini dapat mempercepatkan proses ataupun pembangunan negara, dan dalam konteks ini boleh menarik pelabur asing untuk datang ke negara kita lah. Dan kau kata kita tak buat macam tu, puan, kita bimbang, takut dari sisi competitiveness negara kita terjejas. Sila, puan. Terima kasih. Okay, terima kasih yang berbahagia Datuk Moderator dan ahli-ahli panel yang saya hormati. Okay, next slide. Okay, perbentangan hari ini sinergi, bercakap tentang sinergi dalam pembangunan negara di mana sinergi ni secara tak langsung dia berkait rapat dengan produktiviti negara lah. Sebab kalau kurangnya sinergi, kurang koordinasi, lepas tu macam projek lewat, ia semua adalah counter productivity. Dia tidak menyumbang kepada peningkatan produktiviti. Jadi yang ni saya kongsikan awalan sebelum saya masuk kepada topik yang Datuk Moderator utarakan. Ini ialah prestasi produktiviti negara Malaysia secara keseluruhan, di mana saya buat comparison dengan Korea lah supaya kita nampak di mana ada gap. Sebab pertumbuhan produktiviti negara Malaysia yang warna merah tu kita nampak daripada tahun 70-an hingga terkini ada peningkatan. Tapi bila kita bandingkan dengan negara yang lebih boleh melonjak, dia boleh melonjak produktiviti, ini pun ada melonjak pembangunan negara jadi kita nampak kita ada gap di situ. Saya comparekan dengan Korea ni sebab dulu pada tahun 70-an Korea tu di bawah Malaysia, tapi dalam 80-an 90-an dia telah pun at par dengan Malaysia, dan menjelang tahun 2000 dia telah pun berjaya melonjakkan produktiviti, di mana Malaysia grow tapi slow. Jadi dulu kita dikenali sebagai harimau Asia, one of the harimau Asia, tapi sekarang kita tidak dapat menyambung sinergi itu, kita menjadi tidak dapat menjadi harimau yang lebih garang lagi. Baik, next. Jadi ini adalah bagaimana kalau kita melihat produktiviti tadi, dia punya pengukuran tu ialah KDNK per pekerja. Jadi pentingnya untuk kita dapat negara dapat mencatatkan pertumbuhan KDNK yang lebih tinggi, bukan saja meningkat tapi dia dapat melonjak macam Korea tadi. Jadi kita semua maklum kalau kita melihat tentang apa komponen-komponen yang menyumbang kepada KDNK, yang dapat menyumbang kepada KDNK yang lebih tinggi, ada di sebelah kiri slide saya tu, perbelanjaan swasta, pelaburan, perbelanjaan kerajaan dan juga net ekspor bersih. Kita melihat kepada kalau pelaburan sekarang ni memang bertumbuh secara konsisten. Kalau ada inovasi yang boleh kita buat, nilai pelaburan dan juga nilai ekspor tu dapat lebih melonjak dan KDNK kita dapat lebih melonjak, produktiviti dapat lebih tinggi. Jadi kita perlukan faktor-faktor pengganda ataupun faktor-faktor yang mendorong kepada kecekapan. Jadi one of them tu yang selaras dengan pembentangan saya hari ini ialah saya melihat dalam konteks memudahkan urusan perniagaan, di mana ialah kerajaan sendiri, kerajaan meningkatkan efisiensi dalam memudah cara perniagaan, sebab komponen ini dapat meningkatkan KDNK dan juga produktiviti negara.
Dan hasilnya seperti mana yang semua kita ingin tuju sebagai the whole country. Kita ingin menuju kepada kesejahteraan, iaitu dari segi peniaga ataupun syarikat dia melihat pada keuntungan dan rakyat melihat kepada pendapatan ataupun gaji dan upah yang lebih tinggi. Baik, next slide. Baik, yang ni saya kongsikan dululah bagaimana inovasi kalau banyak yang MPC kita bekerjasama dengan pihak-pihak stakeholders di peringkat kementerian, agensi, termasuk PBT dan juga sektor swasta dalam kita menambah baik ni daya saing lah. Okay. Yang ni saya ambil pencapaian Malaysia dalam laporan Ease of Doing Business dia menunjukkan tentang daya saing Malaysia dalam salah satu indikator di bawah laporan Ease of Doing Business tu, iaitu dealing with construction permit ataupun urusan mendapatkan permit pembinaan. Jadi ini macam mana pasukan melihat tentang bagaimana urusan ini dipermudahkan sebab dia berkaitan dengan pembinaan dan juga permit dan juga pembangunan. Jadi yang ni kita lihat balik sorotan daripada tahun 2007 dahulu, ranking Malaysia pada ketika itu di bawah 100 daripada 190 negara yang mengambil bahagian yang diukur. Jadi inisiatif diambil, tapi mungkin dia punya konteks tu tidak menyeluruh. Penambahbaikan tu dicuba setiap tahun, tapi tanpa memahami apa yang diukur, apa perkara yang perlu ditambah baik. Jadi sebab itu dilihat dalam 5 tahun, 6 tahun pertama tu penambahbaikan tidak direkodkan. Jadi pada tahun 2011, kumpulan fokus mendapatkan permit pembinaan ni telah ditubuhkan di bawah pemuda yang memegang spirit working together, public and also private sector, di mana bukan sahaja penambahbaikan daripada sektor kerajaan dibuat bersama-sama, tapi kita mendapatkan input juga daripada sektor swasta. Bagaimana lagi urusan ini dapat ditambah baik. Jadi daripada usaha itu, dia punya prinsip dia adalah melakukan penambahbaikan berterusan, kerja berpasukan dan sentiasa melihat apa ruang-ruang untuk menambah baik perkara-perkara yang dilihat lemah dan perlu ditambah baik. Contohnya mewujudkan garis panduan kepada proses-proses yang tidak jelas. Jadi ianya boleh dirujuk oleh semua pihak dan pemahaman lebih jelas. Dan daripada usaha tersebut, ranking negara dalam urusan mendapatkan permit pembinaan ni dapat ditambah baik sehinggalah laporan Doing Business ni dihentikan tahun 2020. Malaysia di tangga kedua lebih baik daripada Singapura. Yang tu yang kita banggalah. Okey, Malaysia bangga as a whole. Jadi laporan ni walaupun telah pun dihentikan 2020, tapi World Bank dia come out dengan metodologi baru dan dia akan start ukur prestasi 190 negara bermula tahun hadapan 2024, dikenali sebagai building location. Jadi daripada pengalaman ni selama 10 tahun pasukan yang daripada sektor kerajaan dan juga sektor swasta, dia telah pun build pasukan the chemistry. Jadi yang ni dia punya case study tu cuma projek bersaiz kecil Sorry. Ni di pembinaan gudang dia tak kompleks, tapi dulu pun ada prosedur yang banyak tapi dapat dia tambah baik. Jadi bila pasukan ni dia dah dapat sinergi, dia dah dapat dia punya teamwork ataupun chemistry, dia dapat buat penambahbaikan kepada projek-projek yang lebih besar, yang berskala lebih besar. Okey, jadi saya kongsikan seterusnya ni dia antara spillover effect lah daripada pencapaian ni. Okey, next. Baik. Ini ialah kerjasama sinergi di antara PBT dan juga pihak kerajaan dan juga kerjasama daripada sektor swasta juga. Yang ini daripada pengalaman daripada penambahbaikan dekat projek kecil tadi. Sekarang ni pasukan ni MPC bantu untuk memudah cara projek-projek yang lebih besar.
Yang ni kita letak case study ni yang dimulakan dekat Majlis Pembandaran Kulim Kedah ya. Dia bukan Kulim High Tech lah, di sebelah Kulim Kedah. Di mana pada ketika itu dia ada banyak tanah-tanah perindustrian ya yang sedia untuk menerima pelaburan, tapi tidak dapat menarik pelabur. Jadi mereka melihat mereka ada niche, mereka dekat dengan Kulim High Tech ya. Dia dekat dengan pelabuhan, dia dekat dengan airport. Jadi dia ada niche tu, tapi dia ingin menarik investor, jadi dia selling the efficiency. Dia nampak niche dia untuk bersaing dengan yang lain-lain adalah dengan menambah baik efisiensi dia. Jadi mereka buat team up dengan MPC. Kita bersama-sama kita buat yang kita mudah faham term tu business process reengineering. Tapi kita pun memanggil dia sebagai kaedah peraturan tangkas ya. Di mana proses-proses yang sedia ada yang lambat kita lihat cara-cara untuk mempercepatkan. Dan hasilnya sebelum ini proses kelulusan untuk pembinaan sehingga siap dibina lebih daripada 20 bulan, tapi dia boleh dipercepatkan ya. Yang ni maknanya sampai siap dibina, dapat beroperasi, dapat ekspor terus hanya dalam masa 10 bulan saja. Jadi apa yang dilaksanakan ya, dia punya pelaksanaan peraturan tangkas tu, yang paling utama ialah dia memang kena ada leadership yang kuat. Dia ada somebody yang nak take the lead kan, yang jadi command center tu, dan dia melaksanakan pendekatan, kena ada technical briefing sebelum projek itu disahkan dan dimasukkan dalam OSC. Dan dia buat customization, dia bergantung kepada kehendak pelabur ataupun syarikat. Kalau dia perlukan masa 10 bulan, dia try to facilitate dalam 10 bulan. Kalau pelabur tu perlu 16 bulan, dia akan facilitate dalam 16 bulan. Dia tengok complexity of the job lah. Then dia sentiasa facilitate lah. Maksudnya sentiasa turun padang setiap minggu memantau projek tersebut lah. Maksudnya nampak komitmen untuk facilitate. Jadi dia apa yang diubah dalam proses dipercepatkan tu adalah pertamanya adalah menjemput syarikat ataupun pelabur tu membuat pembentangan awal projek ya, untuk penyelarasan awal teknikal. Jadi dia buat dalam satu mesyuarat, panggil semua technical agency dan pemohon tu buat pembentangan, dan kalau tak ada pembentulan terus boleh masuk OSC. Okay, kalau ada pembentulan dia bagi masa lah untuk buat pembentulan. Yang keduanya, permohonan serentak lah. Serentak KM boleh dimohon bersama-sama dengan pelan kerja tanah, pelan jalan dan parit, pelan bangunan, pelan infra dan utility dalam tempoh 30 hari. Ya. Dan projek ini juga membenarkan kebenaran khas masuk tapak awal, di mana kelulusan kerja awalan pembinaan dan kerja bangunan dapat dimulakan. Dan mesin dan peralatan juga dapat dipasang semasa tempoh pembinaan, iaitu pembinaan 85% siap, boleh masukkan mesin sebab mesin syarikat ni ataupun kilang ni dia besar. Kalau dah siap ada hacking proses yang kena buat, jadi itu pun cost ya. Jadi dengan inisiatif peraturan tangkas ni dia benarkan untuk masuk semasa 85% siap, dan juga lesen premis dimohon semasa pembinaan. Jadi bila CCC dapat je, dia boleh luluskan lesen premis dalam masa 24 jam saja dan kilang boleh terus beroperasi. Baik. Jadi dekat inisiatif ni Kulim Kedah as a whole dia dapat catatkan pelaburan antara tahun 2020 sampai 2022 bernilai 80.4 bilion. Di mana Kulim sahaja menyumbang 90% daripada nilai tersebut. Okay. Jadi yang penting sekali bila Kulim dah berjaya buat ni, dia buat komunikasi semua, dan PBT lain melihat kepada Kulim dan jadikan Kulim sebagai benchmark. Dan contoh yang telah pun dilaksanakan, negeri Johor under Kulai, PBT Kulai, dia laksanakan projek dinamakan Kulai Fast Lane. Di mana lepas Kulai Fast Lane berjaya, Johor dia nak buat seluruh 15 PBT dia pun nak buat under Johor Fast Lane. Pada tahun 2022 tahun lepas, daripada inisiatif Johor Fast Lane ni, pelaburan telah meningkat 5 kali ganda kepada 60 bilion daripada 12 bilion tahun sebelumnya.
Baik, next slide. Saya percepatkan sikit. Alright. Ini last lah. Ini saya kongsi ini projek awam lah, projek awam. Yang ini dalam pelaksanaan daripada projek yang initiate oleh Tan Sri KSN sendiri under pasukan STAR, Pasukan Petugas Khas Reformasi Awam. Sekarang dalam uji kaji peraturan untuk mempercepatkan pelaksanaan baik polis keluar daif ya. Jadi yang ni pun sekarang tengah statusnya sedang dirintis dekat 3 sekolah. Di mana dia melihat kepada pengurangan hari daripada 270 hari kepada 133 hari dan ada perkara-perkara yang dilaksanakan ya, antaranya survey tapak dan soil investigation laksana sebelum pra pembinaan yang ini telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Ekonomi. Kaedah perolehan guna tender terbuka pra kelaikan terpilih kelulusan daripada MOF telah diperolehi. Pegawai pengawas selia diberi kuasa meluluskan NOC selagi mana implikasi kos tidak melebihi ceiling projek pun telah dapat kelulusan KE dan dapat dipercepatkanlah. Jadi proses tender dapat dibuat dalam masa lepas 15 hari tender tutup, dapat keluarkan SST dan projek pembinaan dapat disiapkan dalam 3 bulan dan jangka serahnya dalam bulan 8 ni. Baik, so last kali ni ialah kunci kejayaan lah. Apa yang saya terangkan tadi, next slide. Dapat dirangkumkan di sini, perlu ada strong leadership untuk drive kerjasama yang erat untuk menggalakkan sinergi antara semua pihak dan buat pengurusan kecekapan, improve the efficiency. Pengurusan perubahan, mindset change ya, itu penting. Lepas tu pengurusan kompleksiti, perkara-perkara yang kompleks perlu diberi perhatian dan juga uji kaji peraturan. We start small, test, kalau berjaya diperluaskan ke seluruh tempat. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan. Manakkan masa mencuburi kita ni, saya nak bagi peluang dulu kepada peserta-peserta dalam dewan ni untuk bertanyakan soalan. Sebelum saya akan bagi satu round sikit last satu soalan kepada ahli panel kita ya. So saya buka dulu kepada peserta-peserta kalau ada apa-apa soalan ataupun ada cadangan yang ingin diutarakan, silakan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya Faizal daripada Kuala Pilah. Ingin menanyakan soalan berkaitan dengan isu yang tadi dibincangkan tentang projek sakit ni. Jadi kita kata moderator tadi daripada dulu sampai sekarang tak selesai-selesai lagi isu projek-projek sakit ni. Jadi untuk akan datang ni dengan usaha kita nak menghapuskan miskin tegas atau pembangunan dan sebagainya. Jadi apakah langkah-langkah kita untuk memastikan setiap projek yang kita award kepada kontraktor tu berjalan dengan lancar dan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Mungkin ada kaedah-kaedah yang boleh di-sharekan dengan kami semua. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Ada respon daripada ahli panel? Terima kasih kepada tuan yang bertanya soalan tu. Saya ingat tadi di Tuan Dato' Air Haji Zulkifli memang telah pun menyebut beberapa perkara yang perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan projek. Saya ingat di peringkat perancangan mungkin yang boleh saya kongsikan supaya kekurangan kita dapat mengurangkan projek-projek sakit ni adalah antaranya supaya kita melihat satunya macam ni. Kalau kita tengok projek-projek kerajaan macam yang dilaksanakan oleh pihak JKR sebagai contohnya, mungkin secara tender terbuka ataupun secara secara terhad mana projek-projek ni biasanya dibuat secara BOT Build, Operate and Transfer, yang mana kaedahnya adalah melalui pelantikan PMC Project Management Consultant diberikan kepercayaan untuk mereka menyediakan semua dokumen-dokumen ini tadi dan kemudiannya projek itu ditender projek itu kemudiannya ditender dan kemudiannya mana-mana syarikat yang berjaya mendapat projek itu tadi melaksanakan projek. Isu dia yang boleh saya mungkin dapati di sini adalah apabila tender ataupun projek ini tadi telah diperolehi, barulah kemudiannya ia dibawa kepada Kerajaan Negeri sebagai contohnya untuk mendapatkan rundingan 20A KM sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jadi yang inilah berlakunya apabila penyediaan dokumen-dokumen itu tadi kemungkinan tidak dirujuk kepada agensi-agensi teknikal. Sebagai contohnya dengan jabatan, mungkin dengan JPS, sebagai contohnya mungkin dengan pihak utility bekalan air,
pihak TNB, pihak pejabat tanah untuk menentukan hal-hal tanah sebagai contohnya. Dan satu agensi yang saya tak bukanlah saya nak orang kata point bomber. Saya tak tahu sama ada mungkin boleh ini adalah antara jabatan yang kadang-kadang apabila perkara itu kita dah dapat, dah diluluskan, kemudian bila nak laksanakan ulasan-ulasan ini perubahan di peringkat PBT menyebabkan projek itu akhirnya dia tak dapat take off ataupun berlakunya perubahan-perubahan pada plan, sedangkan kontraktor dah dilantik, jadi nak masuk tapak jadi lambat, jadi akan delay untuk pemilikan tapak, dan apabila pemilikan tapak dah dibuat, rupanya pelan-pelan perlu diubah dan sebagainya. Ini menyebabkan projek-projek itu berlakunya kelewatan. Dan kalau kita dapat pastikan apabila sebagai contohnya projek-projek ini apabila nak dilakukan, kontraktor ni tadi diminta untuk supaya submit dulu plan, sama ada daripada segi plan bangunan kepada plan KM sebagai contohnya, hantar kepada PBT, dan PBT boleh kenakan mungkin fee dulu, fee untuk proses untuk semua plan-plan ni 10%. Jadi PBT pun kalau lebih banyak syarikat ni yang hantar kepada PBT pun dapat hasil kan daripada segi plan-plan infra ni tadi. Dan kemudian ni apabila company tadi dipilih, barulah kita berikan dibayar selebihnya fee itu, dan dengan cara ini dapat mengurangkan masalah-masalah daripada segi plan-plan tu yang mungkin terpaksa dibuat pindaan selepas kelulusan diberikan. Okey, terima kasih. Manakah masa tak mengizinkan sebab saya dah janji. Saya ada satu lagi soalan kepada ahli panel depan saya ni berhubung dengan teknologi. Sebab di mana yang kita semua sedia maklum, sekarang ni we are talking about 4IR. Sebagai contoh, 4 Industrial Revolution. Yeah? So dalam konteks ni saya ingin berkongsi ada satu projek yang dilaksanakan oleh JKR, Kementerian Kerja Raya. Saya ingat tiket isu dia pun ada kat sini. Masa kita buat Pen Borneo, masa kita buat Pen Borneo, kita gunakan new teknologi, iaitu kita guna BIM, Building Information Modeling. Dan kita dah berjaya dapat award dekat London. Ni nak angkat sikit lah Kementerian Kerja Raya. Orang asyik marah kan, kita bagi sikit. Bila dia buat guna Building Information Modeling, ada satu stretch, satu projek, dan kita berjaya dapat award, dan kita dapati bahawa dengan penggunaan new teknologi, dia dapat menyelesaikan clashes. Lebih kurang 3,000 lebih clashes. Dan sekiranya clashes ni tak diselesaikan sebelum dilaksanakan di peringkat lapangan, dia akan menyebabkan projek ni akan delay sebanyak 10 tahun. Dan bila kita convert kepada dollar and cent, kita dapat jimat sebanyak 157 juta. Dan kita tengok sinergi yang kita buat bersama dengan private sector, bersama dengan universiti, bersama dengan kontraktor, bersama dengan konsultan, berjaya memacu atau mempercepatkan proses. So Datuk Zul, mungkin Datuk Zul boleh komen sikit berhubung dengan perkara ini, dan mungkinkah ini merupakan salah satu cara macam mana sinergi dalam konteks teknologi ini boleh memacu pembangunan negara. Silakan Datuk. Okey, terima kasih Datuk Azman. Secara terperincinya, JKR memang telah pun melaksanakan BIM dalam pelaksanaan projek-projek bermula pada tahun 2008 lagi. Dan di JKR adalah sebagai satu satu jabatan yang memulakan ke arah itu. Dan of course, kita tak boleh lari daripada teknologi. Kalau kita away daripada teknologi, maka kita akan ketinggalan. Jadi memang kita, dari segi hasrat dia, melalui Kementerian Kerja Raya, bersama-sama dengan CIDB, memang kita ke arah melaksanakan BIM. Kalau kita tengok dari segi data, sehingga 2022, terdapat 243 bilangan projek yang kita laksanakan melalui BIM. Dan saya adalah data ni ikut pecahan dan sebagainya. Dan dia bukan hanya tertumpu kepada projek-projek di bahagian bangunan, pelaksanaan projek-projek bangunan. Dia juga terpakai untuk projek-projek infrastruktur, jalan. Jadi cuma biasalah bila kita nak berubah daripada perkara yang tak biasa kepada yang baru, dia melalui satu transformasi ataupun transition period.
kekangan kita bila kita bercakap BIM, dia akan melibatkan ada kos yang ada sedikit kos yang kita perlukan. Tetapi kalau kita lihat secara menyeluruh, initial loading ataupun peruntukan yang awalnya mungkin agak tinggi, tetapi akhir dia, natijah dia macam Datuk Azman cakap, kita boleh menyelesaikan banyak perkara melalui discrepancies drawing tadi itu, melalui clashing yang kita buat. Jadi ini memang kita pada setiap tahun memang kita angkat permohonan peruntukan, belanjawan dan sebagainya melalui Kementerian Kerja Raya untuk kelulusan dia punya infra. If you're talking about BIM ada software dan dia perlu ada licensing dan ada sedikit peruntukan keperluan keuangan yang kita perlukan. Tetapi macam biasalah, I believe that di peringkat central agency dia melihat dalam orang kata apa, senario yang lebih besar dari segi priority antara kehidupan dan juga kemajuan perlu ada keseimbangan. Jadi dekat situlah saya rasa I'm not blaming to the central agency yang tak luluskan keseluruhan apa yang kita minta. Tetapi saya faham bahawa apabila dia nak meluluskan, dia banyak perkara lain yang dia harus melihat. Jadi I hope that dengan BIM ni memang kita akui dia satu teknologi yang banyak membantu kita. Macam fakta tadi kita kata banyak projek-projek jalan sekarang ni pun kalau nilaian dia sehingga ada certain amount, memang kita dah compulsory BIM sehingga LOD 300, 400 macam tu. Jadi memang kita ke arah macam tu. Of course, as I said, perkara yang baru ni biasalah kita kena ada satu tempoh transition untuk penerimaan. Dari segi expertise, anak-anak kita yang graduate, kefahaman dia dan sebagainya, kita masih dalam peringkat orang kata peralihan. Ya, itu saja tu. Okey, terima kasih. Pihak Rustia, boleh saya ambil few minit lagi sebab saya rasa it's not fair tu apa sahabat kita yang bertanya dekat dalam apa ni ya. Saya tengok ada dekat skrin ni ada 3 soalan. Kalau boleh saya ambil satu soalan daripada Dr. Zack ya. Adakah inovasi dihasilkan di dalam negara ini berjaya menembusi pasaran dunia, khususnya aspek pengkomersialan? Adakah kita lebih mengimport teknologi berbanding dengan ekspor? Yang ni soalan cepu mas ni rasa ni. So saya mohonlah wakil pada MC lah Puan. Ya, silakan. Okey, soalan dia ni tricky sikit. Tanya adakah inovasi dihasilkan dalam negara ini berjaya menembusi pasaran dunia, ya, khususnya aspek pengkomersialan. Okay. Inovasi ini mungkin yang ini inovasi in terms of teknologi, ya. Tadi macam inovasi kan yang kita pendekatan yang cuba MPC bawa tu, dia more on inovasi in terms of process innovation. Jadi dia punya in terms of konteks tu untuk kita dari segi yang terdekat lah ialah inovasi yang dilakukan dalam proses menambah baik proses bagi memudah cara pelaburan tu, ia dapat menarik lebih ramai pelabur-pelabur untuk melabur di negara kita. Tapi dia tak terhad kepada FDI saja, dia juga ada merangkumi DDI juga. Seperti di Kulim tu, daripada dulu dah 20 tahun dia ada tanah yang dah ready to build tanah industrial park, tapi tidak diambil ataupun dipilih oleh pelabur-pelabur FDI dan juga DDI. Tapi sekarang feedback yang kami dapatilah daripada YDP MPKK sendiri, semalam pun MPC baru ada perjumpaan dengan YDP MPKK. Memang tanah-tanah yang dulu lama tidak ada take up tu dah penuh semuanya, dan mereka melihat tentang peluang-peluang untuk perluasan lagi, membuka tanah-tanah untuk menggalakkan lagi perindustrian di negeri kita. Okey, terima kasih Puan. Saya rasa masa pun dah cukup. Cuma saya nak wrap up sikitlah berdasarkan perbincangan kita pada petang ini. Pertama, saya nampak tadi kita bincang tadi ada persetujuan dan ada agreement. Dari segi kita nampak dalam berbincang berhubung dengan orang kata sinergi memacu pembangunan negara ni, yang cukup penting yang perlu kita lihat ialah dari segi leadership.
leadership. Satu. Yang kedua, saya nampak business is not as usual. Kita kena berubah. Kalau kita tak ubah, saya rasa kita akan ketinggalan. Dan seterusnya saya nampak juga dengan a new technology ni, kita perlu jadikan teknologi as a game changer. So dengan kata-kata itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada tiga-tiga ahli panel yang sudi untuk berbicara berhubung dengan tajuk yang telah kita bincangkan pada petang ini. Saya dengan kata itu, saya serahkan semula kepada pihak urus dia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.